Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar? Saya harap semua sihat. Pertama sekali, saya ingin memohon maaf atas kelewatan menyediakan video ini. Peringkat satu peringkat awal, saya untuk adakan kelas latihan secara bersungguh sebenarnya. Walau bagaimanapun, sebabkan oleh kekangan masa dan sebagainya, saya tak dapat berbuat demikian. Oleh demikian, saya sediakan video recording ini untuk menyambung ataupun lanjutan daripada kuliah terakhir kita, iaitu berkenaan dengan medium formulation, optimization dan juga high subdensity proposal berkepadatan tinggi, penghasilan sel berkepadatan tinggi. Let me share this slide first. Okey, pada sesi yang lepas kita dah cover sikit certain bahagian berkenaan dengan development of media for industrial fermentation. Kita dah go through introduction, jenis dan sebagainya, stages, untuk benih, kriteria yang diperlukan, dan cost of medium formulation ataupun composition. Sebagai contoh, saya gunakan sky frame dan apa yang perlu ada pada medium formulation. Okey, saya mulakan di sini. Saya rasa walaupun kita dah go through this part last time, tapi saya ada part yang penting untuk saya ulang sedikit. Berikut merupakan komponen medium ataupun medium formulation yang penting. Komponen medium dalam medium formulation yang penting untuk satu-satu pengkulturan. Antara yang utama sekali adalah perlu adanya nutrien makro ataupun makronutrien, terutama sekali karbon dan juga nitrogen. Biasanya karbon adalah antara sumber utama sebagai sumber tenaga, dan nitrogen adalah antara yang diperlukan untuk structural komponen yang besar. Dan selain itu ada juga komponen-komponen yang lain bergantung kepada aerobicity of the microbe. Sekiranya microbe itulah microaerobic ataupun facultative anaerob, obviously akan memerlukan oksigen dan juga nutrien mikro yang lain. Yang kita akan tengok apa itu makronutrien, apa itu nutrien makro dan juga nutrien mikro. Dan hasil daripada komponen dan juga sel ini, sekiranya komponen ini ada dalam medium formulation kita, biasanya kita akan dapat biomass ataupun biogasin dan juga produk yang dihasilkan berserta dengan byproduct daripada metabolisme mereka. Okey, dan seingat saya kita pun dah cover this part sebelum ini, jenis-jenis media formulation ataupun jenis-jenis media. Biasanya jenis media ni ada 3 bahagian. Kita boleh bahagikan kepada 3. Yang pertama adalah media sintetik, yang kedua adalah media semi-sintetik, dan yang ketiga adalah media kompleks. Okey, kita akan go through satu-satu. Media sintetik, apakah yang dimaksudkan dengan media sintetik? Secara mudahnya, bahasa mudahnya adalah medium yang mana komponen mediumnya adalah medium yang tertarik, komponen yang tertarik, fully chemically defined. Maksudnya setiap chemical compound, setiap komponen yang ada pada medium tersebut diketahui secara detail ataupun jelas, dan juga concentration yang ada. Dan antara contohnya adalah carbon, refined carbon, contoh seperti glucose dan fructose, dan juga inorganic nitrogen seperti ammonium sulfate dan sebagainya, dan juga komponen-komponen mineral yang lain seperti zinc, phosphate dan sebagainya, yang mana setiap daripada komponen tersebut akan tertarik dan kita boleh kira secara jelas berapa composition yang ada, berapa kepekatan yang ada,
dan juga jenis-jenis kandungan mineral ataupun medium yang terlibat dalam medium sintetik. Seterusnya adalah medium semi-sintetik. Sedikit berbeza dengan medium sintetik. Kebanyakan daripada komponen medium semi-sintetik ini kebiasaannya kebanyakannya adalah tertakrif, ya. Tetapi ada satu ataupun dua komponen yang tidak tertakrif. Sebagai contoh, ya, yeast extract ataupun beef extract lah. Yeast extract ni dia ni bukannya sahaja kaya dengan nitrogen tetapi juga pelbagai mineral dan juga vitamin yang lain. Dan ianya juga bergantung kepada sumber yeast extract tersebut. So biasanya dia akan ada sedikit variation antara satu batch lain. Disebabkan oleh adanya komponen yang tertarik ini, satu komponen tidak tertarik ini, kita kelakkan medium itu sebagai medium semi-sintetik. Okey. Dan seterusnya adalah medium kompleks, ya. Biasanya medium kompleks ini adalah medium yang tidak tertakrif kandungannya dan ianya dihasilkan daripada byproduct of industrial fermentation ataupun industrial process, ya. Sebagai contoh, let's say kita gunakan sumber karbon daripada refined carbon source, iaitu karbon turbin seperti glukos dan fruktos. Kita gunakan industrial byproduct sepertinya sisa daripada industri nanas contoh, ya, liquid pineapple waste, yang mana ianya kaya dengan gula tapi bukanlah gulanya adalah secara compound ataupun secara gabungan dengan gula-gula yang lain. Sebagai contoh, ianya bukan hanya ada glukos tetapi ada fruktos dan juga sukros dan juga gabungan medium gula-gula yang lain. Dan gula tersebut bukan sahaja akan ada perbezaan daripada satu batch dan batch yang lain lah. Dan seterusnya, selain daripada gula, ini juga mengandungi komponen-komponen lain seperti trace element dan juga nitrogen. Selain itu, let's say kita gunakan molasses ataupun kita gunakan corn stabilizer. So, kesemua komponen-komponen ini adalah dikelaskan sebagai medium kompleks. Walau bagaimanapun di dalam medium dalam penghasilan medium komponen, dalam pembangunan medium pengkulturan di skala makmal adalah tidak digalakkanlah untuk menggunakan medium kompleks di skala makmal kerana sukar untuk kita takrifkan impak penggunaan medium-medium tersebut terhadap sel, dan kita sukar juga untuk bincangkan secara terus berkenaan dengan bagaimana kesan kepekatan medium tersebut terhadap sel, melainkan kita tentukan secara terperinci kandungan nutrien yang ada pada medium tersebut. Ya, sebagai contoh kan, let's say kamu menggunakan byproduct daripada industri nanas tadi, contoh pineapple liquid waste tadi, kamu dah ambil medium liquid waste tersebut dan kamu hantar HPLC untuk tentukan composition sugar yang ada, kamu hantar ICP-MS untuk tentukan minerals yang ada, kamu tentukan juga komponen-komponen lain sebagai total nitrogen. Daripada eksperimen tersebut, then only kita boleh katakan dan kita boleh mudah untuk gunakan medium tersebut sebagai medium komponen ataupun pembangunan medium di dalam makmal lah. Walau bagaimanapun kebiasaannya, ya, penggunaan medium kompleks ni lebih gemar digunakan pada peringkat industri, ya, kerana biasanya harga mereka adalah jauh lebih murah berbanding dengan komponen-komponen medium sintetik seperti yang kita bincangkan tadi. Medium-medium tertakrif seperti refined carbon source, ya, yang mana biasanya harganya lebih mahal berbanding dengan medium-medium kompleks ni, ya. Sebagai contoh, kita ambil industrial byproduct ataupun
industri daripada byproduct daripada sumber tumbuh-tumbuhan, ya. Sebagai contoh, kita kaya dengan aktiviti pertanian negara kita. Ada banyak byproduct daripada industri sawit, industri padi dan sebagainya, dan kita gunakan byproduct tersebut untuk digunakan sebagai sumber karbon alternatif, sebagai contohlah. Dan dalam industri, untuk mengurangkan kos pengkulturan, ini adalah salah satu approach ataupun salah satu cara untuk kita gunakan kita gunakan byproduct ini untuk menggantikan media-media sintetik seperti yang kita gunakan tadi lah. Walau bagaimanapun, seperti yang saya dah ulang tadi, agak sukar kalau kita gunakan media kompleks ini untuk kajian di peringkat makmal. Okey, berikut merupakan elemental composition of bacteria, yeast dan fungi, peratusan by dry weight. Macam seperti yang kita tengok, kan, antara elemen-elemen utama yang ada adalah karbon. Karbon merangkumi hampir 50% ataupun lebih daripada komponen-komponen sel, ya. Dan karbon dan juga nitrogen lah, dan juga fosforus antara yang tinggi. Dan daripada sinilah kita bezakan nutrien makro dan juga nutrien mikro sebenarnya. Antara yang kita takrifkan sebagai nutrien makro adalah nutrien-nutrien itu adalah nutrien makro ini adalah penting untuk digunakan dalam pembentukan sel baru, ya, dan ini bergantung juga kepada satu sel dan kepada sel-sel yang lain lah. Tetapi kebiasaannya kita boleh takrifkan ataupun kita boleh tentukan perbezaan nutrien makro dan juga nutrien mikro, dan cara kita nak tentukan adalah, salah satu caranya adalah daripada elemental composition of the bacteria, yeast dan fungi inilah. Dan ini ada perkara elemental composition inilah yang menentukan komponen apa yang perlu ada banyak di dalam medium formulation kita, kerana ini juga diperlukan banyak dalam pembentukan sel baru. Seperti yang kita tengok kat sini adalah karbon, nitrogen, hidrogen, fosforus, ya. Ini antara contoh-contoh nutrien makro lah yang mana diperlukan pada kepekatan yang lebih tinggi. Okey. Kita bandingkan nutrien makro dan juga nutrien mikro, ya, makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien adalah nutrien yang diperlukan lebih daripada 10 to the power minus 4 mol per liter, ya, di dalam medium. Kenapa macam saya cakap tadi lah, sebab ia ni adalah penting untuk digunakan dalam pembentukan sel baru. Kalau komponen nutrien makro ini kurang di dalam medium, maksudnya sel tak dapat nak dihasilkan sekiranya contoh dalam pada beberapa jam perkuturan, kebanyakan nutrien-nutrien itu telah habis digunakan dan tidak dapat sel-sel baru yang lain tidak dapat disintesis lah. Oleh yang demikian, kita biasanya akan lebihkan dalam medium formulation. Nutrien makro ni kita akan lebihkan kepekatannya dalam medium formulation, ya. Antara contoh nutrien makro ni adalah karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosforus, sulfur, kalium dan juga magnesium, yang mana ini membentuk 98% daripada bagi sim. Maksudnya daripada sel tu 98% adalah daripada komponen-komponen ini, ya. Dan hanya 2% daripada komponen-komponen lain yang kita takrifkan sebagai nutrien mikro. Dan juga penting juga untuk kita tahu dalam sel komponen kita ada lebih daripada 80 ke 90% yang mengandungi air dalam bentuk air, kan. Okey, dan sebab itu hidrogen juga penting, hidrogen dan oksigen juga penting di dalam penghasilan sel baru. Okey, ini adalah contoh-contoh makronutrien dan fungsi fisiologinya, cara fisiologinya dalam pembentukan ataupun dalam growth requirement. Sebagai contoh, kita tengok ini adalah contoh 8 contohnya. Antaranya adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, potasium dan juga magnesium. Setiap satu dari komponen-komponen ini
mempunyai fungsi fisiologi yang penting di dalam sel. Sebagai contoh, sumber karbon adalah constituent of organic cellular material, iaitu ianya adalah komponen yang terkandung di dalam sel, ya, dan juga ianya juga antara sering digunakan sebagai sumber tenaga, yang mana kita tahu kan, kita dah belajar metabolisme mikro, kamu semua dah belajar metabolisme mikro. Biasanya sumber karbon akan digunakan dalam glycolysis, ya, untuk penghasilan ATP, dan bergantung juga kepada aerobicity of the cell. Sekiranya it is aerobic respiration, ianya akan menghasilkan lebih banyak ATP berbanding dengan aerobic respiration. Tetapi sumber karbon itu sangat penting lah. Okey, seterusnya adalah nitrogen, yang mana nitrogen ni adalah constituent of protein, nucleic acid dan juga coenzyme. So tanpa nitrogen, tiada pembentukan sel baru dapat dihasilkan. Kerana apa? Tiada pembentukan protein yang baru, tiada pembentukan nucleic acid yang baru dan juga coenzyme yang diperlukan di dalam sel. Okey, oleh itu nitrogen dan juga karbon antara yang paling utama sekali lah yang perlu ada dalam medium component ni. Bila kamu tengok dari segi amount of requirement dia ni, required concentration nya adalah karbon selalunya akan yang paling tinggi dan diikuti dengan nitrogen lah. Dua ni adalah sumber yang paling utama. Okay, and then hydrogen dan juga oksigen diperlukan ialah untuk pembentukan organic cellular material dan juga water, dan bergantung juga kepada sel, ya. Oksigen biasanya diperlukan untuk aerobic respiration. Okay, sulfur adalah constituent of protein and certain coenzyme. Phosphorus, constituent of nucleic acid, phospholipid, nucleotide and certain enzyme dan sebagainya lah. Dan juga perkataan-perkataan yang diperlukan di dalam sel. Dan ini adalah contoh-contoh yang kamu perlu tahu dan kamu perlu ingat lah, ya. Penting untuk kamu faham berkenaan dengan perkara ini. Okay. Seterusnya, kita akan tengok sedikit lah, one by one, tetapi saya tidak akan pergi secara terperinci. Kamu boleh tengok, boleh baca daripada slide yang saya dah share. Okay. Okay, sumber karbon diperlukan for all processes leading to reproduction, product formation dan juga cell maintenance seperti kita dah tengok tadi, dan merupakan sumber utama tenaga. Okay. Requirement biomass yield coefficient and index efficiency of formation of a substrate into cellular component material. So kita boleh tentukan juga kepentingan ataupun the yield yang diperlukan oleh sel. Untuk contoh, let's say kita nak tentukan efficiency ataupun efficiency of conversion of the carbon from the cultivation from different cells. Contoh kan, kamu dapat satu sel baru, kamu nak dapat tahu berapa efisien sumber karbon ini digunakan, dan apa yang kamu boleh buat adalah kamu boleh cultivate mikrob yang kamu dapat pencilkan itu dengan kepada sumber karbon yang berbeza, ya. Sebagai contoh nitrogen, sebagai contoh fructose, glucose, manus dan sebagainya. Dan untuk kamu tentukan yield efficiency itu, kita boleh tentukan dengan kita membahagikan biomass production over the carbon utilized. So daripada sini kita boleh tentukan berapa yield coefficient yang terhasil. Dan biasa yield coefficient yang paling tinggi adalah 1 lah, dan impossible lah 1, sebab let's say kamu gunakan 10 gram, ke 10 gram sumber karbon itu sebahagiannya akan ditukarkan kepada karbon dioksida, sebahagiannya dia akan digunakan untuk pembentukan sel-sel membran yang lain, dan sebahagiannya juga akan digunakan untuk dalam bentuk penghasilan energi, kan. So ada sebahagian yang akan digunakan untuk penghasilan sel. So sekiranya kita dapat yield coefficient of 0.5, contohlah, maksudnya 50% daripada karbon itu digunakan untuk pembentukan sel baru. It is considered as good enough lah. Dan yield coefficient ini juga berbeza, ya. Berbeza di antara certain condition, satu kondisi dan kondisi yang lain, ya.
Sebagai contoh Saccharomyces cerevisiae, ya, glucose biomass yield coefficient of 0.56 and 0.12 under aerobic and anaerobic condition respectively. So ini menunjukkan yield coefficient of glucose itu adalah jauh lebih baik, ataupun glucose itu lebih baik digunakan dalam keadaan aerobik berbanding dalam keadaan anaerobik oleh Saccharomyces cerevisiae. Okey, ini berikut adalah berkenaan dengan faktor input, the factor influencing the change of carbon source, ya. Yang pertama adalah growth rate due to high concentration rapidly metabolized sugar, ya. So ini bergantung kepada jenis karbon yang digunakan lah, ya. Yang ini bergantung kepada sel dan spesifiti order sel lah, yang mana sumber karbon diperlukan untuk menghasilkan produk iaitu secondary metabolite lah, sebagai contoh. Okay. And then the main product of fermentation often determine the charge of carbon source. Ini juga bergantung kepada main carbon product of the fermentation. Sekiranya setengah dan untuk kita tengok pengenaan dengan perkara ini, kita kena tengok juga dengan metabolic pathway ataupun metabolic pathway penghasil product of interest. Sekiranya antara sumber karbon terbaik adalah glukos, kita akan gunakan glukos. Tetapi kalau sumber karbon yang terbaik adalah karbon yang lain, kita akan gunakan. Okey. Dan juga bergantung juga kepada produk juga bergantung kepada produk. Sebagai contoh, ethanol dan single cell protein, which is primary metabolite, 60-70% production produknya adalah dia bergantung kepada harga sumber karbon. So oleh demikian, biasanya kita akan cuba dapatkan sumber karbon yang lebih murah untuk pastikan kita dapat reduce the cultivation cost lah. Ini adalah contoh sumber karbon, ya. Kita yang pertama adalah sumber karbon tulen atau refined carbon source seperti glucose, fructose dan sebagainya. Dan biasanya sumber karbon tulen atau refined carbon ini biasa digunakan pada skala makmal, pada skala kajian makmal, ya. Dan walau bagaimanapun kebiasaannya di peringkat industri jarang mereka akan gunakan refined carbon seperti glucose dan fructose ini kerana harganya lebih mahal. Dan industri kebiasaannya lebih prefer untuk menggunakan byproduct daripada industrial proses, daripada byproduct daripada aktiviti pertanian, sebagai contoh molasses, karbohidrat. Sebagai contoh karbohidrat ni adalah starch ataupun starch daripada beberapa industri, sebagai contoh potato byproduct, potato starch potato byproduct dan aktiviti lain lah. And then oil and fat pun juga boleh digunakan sebagai sumber karbon, yang bergantung kepada mikrob dan juga produk yang dihasilkan. So setengah produk ataupun mikrob lebih prefer menggunakan oil and fat sebagai sumber karbon berbanding daripada sumber-sumber karbon yang lain. And then hydrocarbon and their derivative dan juga cellulose. Setengah mikrob dia boleh memecahkan komponen cellulose kepada yang lebih kecil, seperti glukos lah, kan, yang boleh dipecahkan kepada glukos. Dan ini bergantung kepada sumber cellulose ni, bergantung kepada proses ataupun bergantung kepada ability of the cell to cellulose. Kalau cell tu boleh gunakan cellulose tu secara direct, mungkin kita boleh menggunakan cellulose secara direct. Kebanyakan sel tidak dapat menggunakan cellulose secara direct lah. Apa yang perlu dilakukan adalah kita perlu pecahkan dulu komponen cellulose itu kepada monomer, iaitu glukos, dan baru ini boleh digunakan kepada medium. Dan boleh digunakan dalam medium perkulturan dan digunakan oleh
Dan cara kita nak cara kita nak proses ataupun hydrolyze di selulus ada beberapa cara yang kita boleh buat. Antara yang kamu boleh lakukan adalah dengan kamu boleh gunakan acid base ataupun kamu juga boleh gunakan enzyme, dan itu kamu boleh juga gunakan uh, alternatif yang lain sebagai contoh subcritical water extraction dan sebagainya lah. Ini adalah antara teknik yang boleh menghasilkan ini apa polysaccharide, iaitu selulose ini kepada monosaccharide seperti glucose. Dan selulose yang kamu tahu adalah major component of plant-based industrial product. Seterusnya adalah nitrogen. Okay. Antara contoh-contoh nitrogen yang digunakan adalah ammonium salt, seperti ammonium sulfate dan juga diammonium sulfate. Ini adalah yang biasa digunakan, contoh inorganic nitrogen yang biasa digunakan. And then ammonia juga kadang-kadang juga boleh digunakan untuk adjust pH, bergantung kepada kesesuaian dalam sel. Dia memang prefer gunakan ammonia sebagai nitrogen, tetapi setengah mikrob dia tak sesuai. Antara dan kebiasaannya antara yang mikrob yang lebih kebanyakan mikrob dia lebih suka terutama sekali fungi dan juga mikroalgae ataupun trophocalcrin. Kebiasaannya mereka sel-sel ini lebih menyukai organic nitrogen. Sebagai contoh urea, yeast extract, peptone, constant liquor, beef extract dan sebagainya. Kerana selain daripada kaya dengan nitrogen, dan juga kaya dengan komponen nutrien yang lain seperti vitamin dan sebagainya. Okay, seterusnya adalah water, yang seperti yang kamu tahu, ianya adalah komponen antara komponen terbesar dalam sel, dan ini diperlukan dalam kuantiti yang banyak bergantung kepada jenis sel, jenis mikrob dan jenis sel, dan juga jenis pengkulturan. Kalau sekiranya menggunakan solid state fermentation, jumlah water yang digunakan adalah lebih rendah berbanding dengan submerged fermentation dan sebagainya. Okey, dan mineral, seterusnya mineral seperti yang saya dah bincangkan tadi. Mineral ni kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah major element yang kita boleh kelaskan juga sebagai makronutrien ataupun makro. Dan kita dah tengok contoh-contoh tadi. Dan seterusnya mineral ini juga sering dikelaskan sebagai nutrien mikro ataupun mikronutrien. Untuk contoh nutrien mikro ni adalah seperti kobalt, manganese dan sebagainya, dan zinc. Nutrien-nutrien mikro ini diperlukan dalam kuantiti yang sangat sedikit di dalam sel, tapi ini penting untuk ada. Sebab apa? Kebiasaannya nutrien-nutrien mikro ini diperlukan sebagai koenzim ataupun cofactor di dalam sel, yang diperlukan untuk membantu penghasilan enzim ataupun activation of the enzyme lah. Selain itu, ia juga mungkin digunakan sebagai cellular komponen yang antara cellular komponen yang penting di dalam sel juga. So penting untuk ada, tapi dalam kuantiti yang jauh lebih sedikit berbanding dengan nutrien makro tadi. Dan setiap daripada mineral ini kebiasaannya ada, dan setiap daripada mineral ini ataupun nutrien mikro ini ada kepentingan tertentu dalam sel bergantung kepada sel yang kita gunakan. Okey, so kebanyakan sel yang diperlukan di dalam fungi mungkin berbeza daripada yeast dan juga berbeza daripada bakteria. Walau bagaimanapun, sekiranya contoh kita gunakan medium complex seperti cornstarch liquor. Cornstarch liquor ni kita boleh jadikan sebagai alternatif kepada sumber nitrogen.
Ini juga biasanya mengandungi wide range of minerals yang juga mengandungi nutrien mikro ini. Dan sama juga kalau let's say kita gunakan yeast extract, bila kita gunakan let's say molasses, ya, kebiasaannya ianya juga mengandungi nutrien mikro inilah. Dan sekiranya dah memang ada, biasanya kita tak perlu tambah lagi dalam medium. Okey, ini adalah contoh trace element, unsur surih yang diperlukan untuk bakteria dan juga fungi, ya. So, yang pertama adalah trace element yang diperlukan oleh all bakteria dan fungi. Inilah contoh, magnesium, zinc dan juga ferrum, ya. And then ada juga trace element yang diperlukan by many bacteria and fungi under specific growth conditions seperti copper, cobalt dan sebagainya lah. So, ini juga yang sama juga, yang kita ni trace element required by some bacteria and fungi under specific growth condition. So, trace element ini juga kita boleh bahagikan kepada uh, yang diperlukan by semua dan juga diperlukan oleh sebahagian dengan growth condition sendiri. Okay, ini range of typical concentration of mineral components. Ini contohlah the typical component mineral component, dan kebiasaannya kalau kita tengok H2PO4 itu sebagai contoh sebagai sumber fosfat yang utama biasanya adalah lebih tinggi berbanding dengan yang lain, ya. So, ini kalsium karbonat juga antara contoh nutrien makro. Dan dari sini range ni kita tengok concentration juga berbeza berdasarkan pada keperluan yang dalam masalah. So, nutrien makro biasanya diperlukan lebih lagi berbanding dengan nutrien mikro. And then kalau kamu menggunakan bioreactor, ya, antara komponen yang penting adalah antifoam. Dan saya rasa kita dah cover dah penggunaan antifoam ini, ya. Dan antifoam ni biasanya largely due to media protein that become attached to the air cross interface. So, biasanya ini dipengaruhi oleh komponen nutrien. Sekiranya kita gunakan kompleks nitrogen ataupun protein, contoh dalam kita gunakan beta extract, peptone, tryptone, so biasanya foam yang terhasil lebih banyak lah, ya. Dan penting untuk kontrol penghasilan antifoam ni kerana dia boleh block air filter, ya. Dan biasa dalam bioreactor kita ada air filter, dan juga ianya juga boleh menyebabkan sel-sel melekat kepada foam dan akan menyebabkan sel-sel itu mati kerana tidak dapat nutrien yang mencukupi di dalam medium. So, antara cara untuk kita boleh reduce the foam formation adalah menggunakan defined medium, ya. Seterusnya boleh kita gunakan dengan modification of some physical parameter seperti kita modify the temperature, agitation, aeration, ya. Biasanya antara yang sebab utama juga adalah aeration dan juga agitation yang tinggi, yang mana ianya interact dengan kumpulan protein ataupun nitrogen yang ada di dalam medium dan menyebabkan foam formation lah. So, penting untuk tentukan berapa aeration dan juga agitation yang optimum untuk mengelakkan penghasilan foam yang berlebihan. Dan juga kita boleh gunakan chemical foam breaker ataupun anti-foam lah, ya. So that formation of the foam kita boleh kawal. And then yang seterusnya adalah vitamin dan juga growth factor. So, vitamin ini juga adalah antara contoh nutrien mikro, nutrien mikro yang diperlukan hanya sedikit di dalam sel, tapi ini penting dalam membantu dengan pembentukan sel dan juga dalam penghasilan komponen-komponen medium yang lain, komponen-komponen sel yang lain lah. Okay. Dan kebiasaannya banyak bakteria ataupun mikrob boleh menghasilkan vitamin secara sendiri atau boleh synthesize all the necessary vitamins, ya, melalui metabolic pathway, ya. Dan ada juga vitamin-vitamin yang diperlukan setengah
sel kita dapat menghasilkan certain vitamin di dalam sel sendiri secara kita sel vitamin di dalam sel dan ini diperlukan dari sumber luaran. And then kita ada precursor to substrate substance added prior or simultaneously with the fermentation, which are incorporated without any major change into the molecule of the fermentation product, we generally serve to improve the yield of input of produk. So, precursor ni biasanya kita hanya tambah sedikit saja, yang mana kita tak nak dia affect komponen medium secara keseluruhan. Dan biasanya kita untuk penambahan precursor ni kita kena tahulah apa produk yang kita nak hasilkan dan biasanya dan precursor tu kita boleh gunakan untuk satu directly convert into our product of interest. Sebagai contoh, diteroidnya digunakan sebagai precursor sebagai isolation dalam Bacteria resistant dan yang lain-lain. Okay. Dan inducer dan juga initiator. Okay. So, inducer dan juga elicitor ni adalah satu komponen penting juga dalam medium komponen. Ini juga bergantung kepada sel dan juga medium yang digunakan. Inhibitor, okay. Inhibitor ni biasa digunakan untuk inhibit certain metabolic pathway ataupun ialah kebiasaan ni. Jadi kita dah tahu if let's say kita dah tahu what are our product of interest dan kita juga tahu ada persaingan antara kapasitas yang berbeza dan kita nak inhibit certain pathway, kita boleh gunakan inhibitor. Tetapi bergantung kepada jenis dan juga inhibitor yang digunakan, serta inhibitor ni toxic sel. Oleh demikian penting untuk kita tentukan ataupun kamu tentukan concentration yang optimum ataupun concentration yang terbaik lah untuk mengelakkan berlakunya peranjatan pada pertumbuhan sel. Okey, dan seterusnya adalah cell permeability modifier. Ini pun bergantung kepada produk dan juga jenis sel yang digunakan lah. And then oksigen sangat penting, especially bila melibatkan respiration. Dan oksigen ini juga antara perkara yang paling utama sekali bila menyebabkan penguluran sel berkepadatan tinggi. Ya, bila menyebabkan sel berkepadatan tinggi, oksigen sangat penting, terutama sekali bila menyebabkan aerobik ataupun fakultatif anaerob punya mikrob lah. Ya, dan oksigen ini bergantung kepada jenis mikrob dan juga carbon source yang digunakan. Dan kita perlu tahu juga the critical level yang diperlukan untuk sel. Walaupun ini diperlukan untuk hasil seperti saya kata tadi, sekiranya terlalu tinggi ini juga boleh menyebabkan penghasilan free radicals yang mana boleh menyebabkan pemecahan sel dan sebagainya lah. Okay. So and then seperti yang saya dah ulang tadi, maximum biomass production is achieved by satisfying the organism maximum specific oxygen demand. So kandungan ataupun dissolved oksigen ataupun oksigen terlarut dalam medium sangat penting untuk kita tentukan pada kadar oksigen dan kita dapat capai sel berkepadatan tinggi lah. Okay, seterusnya kita beralih kepada pengoptimalan medium dan juga sel berkepadatan tinggi. Tadi kita dah tengok pada peringkat tadi komponen medium yang diperlukan untuk pertumbuhan sel. Kali ini kita tengok macam mana kita boleh optimumkan medium tersebut ataupun komponen-komponen medium tersebut untuk meningkatkan penghasilan produk ataupun untuk meningkatkan penghasilan sel. Dan juga kita
nak tengok juga macam mana kita boleh hasilkan sel berkepadatan tinggi. Berbalik kepada komponen medium dan juga strategi yang kita boleh gunakan dengan kita lepas kita tahu komponen-komponen medium yang tadilah, ya, optimuman dan juga jenis-jenis komponen medium. Okey, optimuman medium biasanya digunakan untuk meningkatkan penghasilan produk, ya, dan bukan semata-mata produk, boleh juga meningkatkan penghasilan sel tu juga, yang mana lead kepada penghasilan produk yang lebih tinggi. Okey, ini juga penting, ya. Optimuman medium ni kemudian sangat penting apabila melibatkan yang baru. Okey, macam kita ulang seleksi yang lepas, kamu kena tahu apa yang kamu boleh buat sekiranya kamu dapat sel yang baru. Sebagai contohlah, kamu pecahkan sel bakteria yang baru dan kamu nak bangunkan medium formulation untuk bakteria tersebut. Langkah pertama yang kamu perlu buat, seperti yang saya dah ulang pada lecture yang lepas, adalah kamu kena buat kajian literature dulu. Ada tak mana-mana saintis di peringkat dunia yang telah buktikan ataupun telah bangunkan medium yang baik untuk mikrob tersebut. So sekiranya dah ada, ya, sekiranya dah ada, kamu boleh gunakan sebagai base. Boleh gunakan sebagai base kepada boleh jadikan sebagai asas kepada perungan medium kamu, ya, dan kamu boleh tentukan ya, itulah daripada kajian literature tadi. Dan seterusnya antara yang lain yang kamu boleh buat juga adalah kamu boleh buat pengoptimalan medium menggunakan dua teknik. Yang pertama adalah satu waktu satu masa, yang mana kita optimumkan komponen medium tersebut satu-satu pada satu masa. Dan yang kedua adalah kita menggunakan kaedah statistik ataupun ada contoh beberapa kaedah yang kita boleh gunakan. Sebagai contoh, central component design, orthogonal design, mixed design dan sebagainya. Yang mana kaedah ini dia dapat bantu untuk bantu kita untuk menghasilkan komponen medium, menghasilkan analisis yang lebih terperinci, tersusun, dan juga kita juga boleh kaji interaksi antara medium-medium komponen tersebut. Okey, ini adalah bentuk tunjukkan proses optimization, ya. Seperti yang saya cakap tadi. Okey, saya besar kita apa nampak. Sekiranya dah dapat pencilan yang baru, yang pertama dapatkan maklumat daripada kajian literature, ya. Daripada maklumat tersebut kamu boleh gunakan kandungan medium tersebut menggunakan untuk kamu boleh optimumkan kandungan medium tersebut menggunakan dua teknik. Yang pertama adalah satu waktu satu masa tadi yang saya cakap, yang mana bila untuk teknik satu waktu satu masa ni, kamu boleh buat removal of certain component, kamu boleh buat tambah supplementation ataupun replacement of certain component. Okey, tapi yang kebiasaan digunakan adalah kita tentukan different macam mana kita tentukan juga adalah bergantung kepada keperluan sel tersebutlah. Contoh let's say kamu isolate bakteria, aerobic bacteria, ya, yang mana kamu tahu it is menghasilkan produk of interest untuk primary ataupun secondary metabolites. Dan kebiasaannya apa yang kamu boleh tahu adalah kamu kena rujuk juga komponen makro dan juga komponen mikro yang diperlukan. Kita dah tengok tadi, sel biasanya perlukan antara sumber komponen makro yang diperlukan adalah contoh karbon, nitrogen dan juga amino acid, kan, ataupun karbon dan nitrogen lah. Dan seperti yang kita tengok juga tadi, fosfat, ya, ataupun fosforus dan lain-lain. So daripada maklumat yang kita dapati tadi, daripada sumber makro tadi, kita boleh screen beberapa contoh sumber karbon, ya. Lebih lagi kalau sel yang baru, mungkin kamu boleh tentu
dan boleh screen different carbon source. Kamu boleh screen impak dia kepada bila kamu gunakan glukos, macam mana berapa penghasilan kamu dapat. Bila gunakan fructose, berapa yang kamu dapat. Dan sebagainya lah, dan semua karbon yang lain. Seterusnya kamu juga boleh screen sumber nitrogen. Ya? Macam kamu tengok tadi, macam kita dah tengok tadi, sumber nitrogen kita boleh bahagikan kepada dua. Organik dan juga inorganik. So, boleh kau tentukan impak sel terhadap pertumbuhan dalam inorganik karbon nitrogen dan juga organik nitrogen. Dan daripada hasil daripada kajian daripada kajian kamu tadi, kamu akan dapati sumber karbon yang paling terbaik dan juga konsentrasi yang terbaik, dan kamu pilih satu faktor pada satu masa lah. Maksudnya kamu optimumkan satu-satu pada satu masa. Yang pertama, kamu tentukan karbon dulu. Kamu tentukan jenis karbon dan seterusnya kamu tentukan juga kepekatan karbon yang sesuai. Sebagai contoh, bakteria tadi yang baru muncul, kamu dah test dalam let's say 10 jenis karbon berbeza dan kamu identify dia ni baik, terbaik penghasilan sel atau penghasilan produk adalah. Dan seterusnya apa yang kamu boleh buat adalah kamu boleh kamu boleh tentukan kepekatan yang berbeza pula. Kamu boleh tentukan, boleh gunakan 20, 40, 60, 80 gram per liter ke. Dari situ kamu akan terdapat kepekatan sumber kepekatan fructose yang terbaik yang boleh digunakan. And then kamu beralih kepada nitrogen pula kan. Bila nitrogen kamu tentukan sumber dulu, organik dan inorganik. Lepas kamu tentu, dan bila kita nak tentukan sumber ni, biasanya kita akan setarakan dia punya kepekatan nitrogen ataupun karbon tu lah. So peringkat awal untuk screening proses kita setarakan. Contoh kita nak setarakan pada 10 gram per liter. Kita setarakan sama je semua dulu. And then bila kita dah dapat sumber karbon tersebut, kita dah dapat kita dah dapat sumber karbon ataupun nitrogen terbaik tadi, baru kita tentukan kepekatan yang berbeza pula. Kita variedkan dia concentration pula. Lepas itu kita dapat tentukanlah. And then begitu juga dengan komponen-komponen yang lain ya. Nah, sebagai contoh, kamu juga boleh buat removal yang mana contoh kamu dah rujuk tadi. Dekat dalam literature ada dia gunakan 10 medium komponen kan. Tapi kamu nak tahu adakah 10 ni penting kan? So boleh kamu remove satu-satu juga. Itu adalah satu faktor salah satu. Sekali ni bila kamu remove, tengok tak ada pun kesan yang signifikan kepada penurunan sel, penurunan produk dan juga sel tersebut, mungkin ini tidaklah begitu penting kan. Sama juga dengan replacement. Itu adalah contoh-contoh replacement ni, maksudnya instead of kamu tadi sebagai contoh lah, kamu gunakan organic nitrogen, contoh inorganic nitrogen sebagai contoh ammonium sulfate kan. Kamu nak cuba pula macam mana impak dia bila kamu gunakan organic nitrogen seperti contoh yeast extract ataupun beef extract kan. Tengok tentukan perbezaan dia kan. Itu adalah satu cara lah yang mana kamu boleh gunakan traditional one factor at a time. Dan cara yang lain pula kita boleh tengok adalah menggunakan kaedah statistik. Kalau statistik lah ini lebih advance ya. Dan biasanya melalui kaedah statistik ni juga kita boleh tentukan dengan kita screen medium komponen ya. Antara contoh yang kamu boleh gunakan adalah Taguchi dan juga plakat Bellman design ya. Maksudnya instead of kamu buat tentukan satu-satu je tadi ni, kamu tentukan berapa kandungan nitrogen, kamu tentukan jenis dulu, lepas tu kamu tentukan pula kepekatan yang sesuai kan. Kamu boleh rangkumkan sekali terus menggunakan software ataupun yang kita boleh gunakan adalah Central Composite Design, dan contohnya adalah Taguchi dan juga Peppermint. This is considered as two-level vectorial design lah. Dan komponen dan software
ini ini lebih jauh menyimmatkan masa dan lebih uh, lebih analisisnya lebih detail berbanding dengan kita buat faktor-faktor atau masa tadi. Dan selepas kita dah screen contoh kan, macam let's say macam peringkat awal tadi kita tengok, bila kita tengok yang macam saya ulang tadi, sekiranya kalau kamu dapat strain baru dalam keadaan dalam literature memang dah ada orang buat ataupun orang dah tentukan komponen medium yang sesuai. So kita boleh gunakan sebagai asas. Dan kita juga boleh screen juga menggunakan plakat payment design. Contoh, tulang vectorial design untuk tentukan adakah medium yang dia dah gunakan tu formula-formula medium yang dia gunakan itu penting untuk sel baru kita, ataupun sekiranya langsung tak ada. Langsung tak ada kajian yang digunakan dan telah dijalankan oleh mikro tersebut untuk cultivation mikro tersebut. So kamu boleh gunakan plakat Bellman design. Plakat Bellman ni biasanya kita perlukan dalam 11 medium komponen, ataupun kalau kamu nak kurangkan atau lebihkan pun boleh. Dan kita screen satu-satu yang mana antara medium komponen yang terbaik. And then selepas tu kita boleh buat bila kita dah tentukan komponen medium terbaik, kita boleh optimumkan penghasilan produk ataupun sel tersebut menggunakan response-based methodology dan juga lain-lain lah. Dan hasilnya kita akan dapat optimal condition, yang mana ini biasanya akan kita dapat optimal condition yang terbaik untuk menyokong pertumbuhan sel dan juga penghasilan produk yang kita inginkan. Okey, jadi kita di sini. Okey, ini sebagai contoh orang tukar trim S21, ya. Ini adalah contoh lah kiranya ini adalah contoh daripada strain yang digunakan dalam makmal kami, ya, yang mana orang tukar trim ni merupakan good Asia producer. So strain ini telah dipencilkan pada tahun 2015 sebenarnya, ya, oleh pelajar yang lepas, ya. Dan apa yang kami buat bila dapat orang tukar trim ni, seperti yang kita tengok tadi, seperti yang saya cakap tadi, kita buat literature research kan, apa medium yang digunakan untuk orang tukar-trim lain. Sebagai contoh, medium Buruja ni kita dah tentukan, Buruja et al. Telah membangunkan medium komponen untuk Tosusca frame species kan. So kita cuba gunakan medium Buruja tersebut, and then bukan saja medium Buruja lah, ada beberapa medium lain yang kita screen peringkat awal, tapi tidak ditentukan sebagai medium Buruja yang terbaik. Dan kita juga selepas kita dah tentukan medium yang terbaik, kita juga boleh tentukan sebenarnya apa yang telah dibuat adalah kita saring lagi. Boleh tak kita tentu apakah sumber karbon dan juga nitrogen yang paling baik, kan? Kita boleh replace. Contoh medium ordinary digunakan wood sebagai sumber karbon utama, so kita boleh replace sumber karbon itu dengan sumber karbon lain yang kita tengok impact dia terhadap sel. Okey. Dan daripada karbon dan juga nitrogen, dan pada kajian lepas kita dapati sumber karbon yang terbaik adalah sebenarnya bukannya glukos tapi fruktos untuk strain kita, untuk orang 3 gram ni lah. Dan selepas tentukan yang terbaik, kita boleh tentukan karbon, kita boleh buat julat, kita boleh tentukan julat komponen yang penting lah. Dan daripada ini kita boleh seperti yang saya terangkan tadi, kita boleh gunakan waktu time ataupun kita boleh gunakan factorial design ataupun response-based methodology. Okey, untuk satu faktor atau masa ni dia ada kekangan dia lah. So yang mana ianya setiap parameter ni dioptimalkan pada satu persatu pada secara berasingan. And then dan apa yang dia boleh buat adalah parameter yang kita nak optimumkan, kita akan variablekan. Contoh, nak bezakan kepekatan sumber glukos, ya, sumber carbon source, kamu nak tentukan kepekatan yang sesuai. Kamu akan variable kan, buat different concentration 20, 40, 60, 80 gram per liter ke. Tapi faktor-faktor lain kamu kena tetapkan pada
dalam keadaan malar. Tak boleh berbeza sebab kita nak tentukan impak satu faktor itu saja pada satu masa. Okey, ini sebab contoh kalau glukos, kamu tentukan 20, 30, 40, 50 kan. Kalau komponen lain dia dalam keadaan malar. Contoh kamu nak bezakan kepadan optimum, contoh lepas kamu dah tentukan kecepatan glukos yang terbaik, kamu akan pilih yang terbaik dulu 30, and then kamu tentukan amonium pula. Okey, kita kamu dah pilih 30 ni tadi dan kamu gunakan untuk bila kamu nak tentukan kepekatan amonium tadi, kamu pilih 30 ni lah. Okey, seterusnya kamu tentukan amonium pula dan kamu buat beberapa concentration dan kamu identify let's say 1.5 gram per liter yang terbaik. Ini kamu beralih kepada komponen ketiga pula. Okey, contoh peptone dan juga lain-lain lah. Dia akan katakan kamu akan memerlukan satu faktor pada satu masa lah. So, maksudnya kamu tentukan dulu kepekatan glukosa, ya. And then daripada kepekatan yang terbaik, kamu gunakan kepekatan 30 gram per liter tadi untuk kamu tentukan untuk amonium pula. And then kamu gunakan yang amonium pula untuk kamu tentukan, kamu gunakan glukosa dan amonium tadi sebagai komponen kepekatan malar dan kamu bezakan juga pula kepekatan peptone. Macam itulah lebih kurang. So, limitasinya adalah kamu hanya boleh menentukan kesan satu faktor pada satu masa. Okey, dan penelitiannya adalah kurang menyeluruh lah dan kamu tak dapat tentukan kombinasi kesan ketiga-tiga faktor itu apabila ini berinteraksi, ya. Dan untuk kita tentukan untuk proses pengoptimaman yang lebih baik, kita boleh gunakan kaedah statistik sebagai contoh response focus methodology, ya, yang mana bukan sahaja impak impak komponen secara satu faktor boleh ditentukan, kamu juga boleh tentukan interaksi antara faktor-faktor tersebut. So kita boleh tengok interaksi antara karbon dan juga amonium. So bila kita tingkatkan kepekatan karbon, kita turunkan amonium, macam mana impak dia kepada sel dan juga produk yang kita nak hasilkan lah, dan sebagainya. Ini sebagai contoh lah, ya. Sebagai contoh, bila kita gunakan RSM, biasanya dia akan bagi kita tempo dan off factors dan kita boleh run the experiment and then dia akan beri kita ANOVA, ya. Daripada ANOVA ni kita boleh tentukan A, B, C ni. Tadi kita tengok A represent fructose, B represent agitation speed dan C represent MSG concentration, kan. So A represent fructose. Kita boleh tengok adakah kesan faktor ini satu faktor ini signifikan terhadap penghasilan produknya. Ini untuk penghasilan biodiesel. Dia tengok, okey, fructose ni secara individu ataupun secara linear ataupun single factor, dia pun signifikan untuk mempengaruhi penghasilan biodiesel. Sama juga dengan agitation speed dan juga kepekatan MSG. Ketiga faktor adalah signifikan, ya. Yang mana kita tentukan faktor signifikan adalah pilih dan 0.05 lah. Dan kita juga boleh tentukan kesignifikan antara interaksi antara faktor tu. So A dan B adalah antara interaksi fruktosa dan juga agitation speed tadi, kan. Okey. So adakah ini signifikan? Dan kita tengok kat sini, ia ni less daripada 0.005. So maksudnya adalah ia signifikan. Tetapi interaksi fruktosa dan juga glutamate ataupun MSG nampaknya tidak signifikan. Ini lebih daripada 0.05. Sama juga dengan interaksi antara B dan juga C lah, ya. So ini adalah salah antara cara-cara yang kita boleh buat untuk tentukan kesignifikan antara interaksi. So biasanya kita akan dapat table 3D curve macam ni, ya, yang mana kita boleh tengok attraction antara faktor. So contoh kita tingkatkan kepekatan fructose, apa impak dia secara linear terhadap sel, ya. Tengok
Okay, kita tingkatkan volume putus. Bagi sistem meningkat dapat pada satu tahap ni, iaitu antara dalam 60 ke 70 ni, dia akan start to plateau dan drop. Bila kita tingkatkan lagi lebih daripada 77 ni, dia akan mula menurun. Begitu juga dengan impak linear terhadap agitation. So agitation ni boleh tengok daripada kita tingkat 100 ke 200 ni dia nampak peningkatan, tetapi selepas tu dia mula nampak penurunan. So daripada ni kita nampak boleh dapati kepekatan sel itu sangat kepekatan bagi jisim tu bergantung juga kepada impak individual, peningkatan sel dan juga agitation. Dan kita bila nak tengok interaction pun kita boleh tengok, ya. Sebagai contoh kan, penghasilan bagi jisim maksimum boleh dicapai apabila kita tingkatkan penghasilan, kita maksimumkan penghasilan agitation dan penggunaan agitation dan juga kepekatan putus yang mana kita akan capai lebih daripada 20 gram per liter per gisim. Okay. Dan daripada software tersebut juga dia akan berikan kita equation yang mana kita boleh gunakan lah. Kita boleh manipulate kepekatan ataupun manipulate condition tadi untuk kita tentukan berapa, dan kita boleh expect lah berapa gisim kita akan dapat. Ini contoh lah lepas optimization dan juga sebelum optimization, yang kita dapat tingkatkan bagi gisim sebanyak 28% dan sebagainya. Ini adalah contoh yang kita aplikasikan software RSM untuk optimization proses. Okey, yang daripada kita dah tahu, kita dah tahu komponen medium yang penting, nutrien makro dan juga nutrien mikro. Dan daripada nutrien tadi, kita juga dah beralih kepada bagaimana kita nak optimumkan medium komponen, ya. Yang pertama kita nak tahu apa yang perlu ada dulu, apa nutrien yang perlu ada saja dulu, dan yang kedua adalah macam mana kita nak optimumkan kepekatan medium komponen tersebut untuk membantu kita mencapai penghasilan produk dan juga budget yang optimum, contoh, ya. Dan seterusnya adalah bagaimana kita daripada maklumat yang kita dapat tadi, kita nak hasilkan sel berkepadatan tinggi, contoh, ya. Sel berkepadatan tinggi ni kita boleh define sebagai sel yang boleh menghasilkan biosim melebihi 50 ataupun melebihi 100 gram per liter, ya. Dan sekiranya mikrob tersebut boleh menghasilkan lebih 50 ke 100 gram per liter, kita boleh define sebagai sel berkepadatan tinggi lah. Okey, dan untuk dalam peringkat industri memang apa yang perlu dicapai, memang mereka target untuk capai high set density ataupun sel berkepadatan tinggi lah, kerana ini akan reflect kepada the economic of the process. Sekiranya tidak dapat mencapai sel berkepadatan tinggi, sukar untuk satu-satu proses itu dibangunkan secara ekonomikal. Kita perlu strategi untuk bangunkan sel berkepadatan tinggi. So yang pertama sekali apa yang boleh dibuat adalah, ini sebagai contoh, dalam contoh kata medium fermentation, ya. Sekiranya kita hanya boleh menghasilkan 10 gram bagi gisim, kita hanya boleh menghasilkan dan sekiranya kepekatan DHA ni adalah 0.3 gram DHA per biomass, so kita hanya boleh menghasilkan 3 gram DHA per liter, dan dalam 5 liter kita hanya boleh menghasilkan 15 gram DHA. Bila kita dapat bangunkan sel berkepadatan tinggi, ya, contoh kita hasilkan 100 gram per liter biomass, ya, dan gram DHA per gram biomass sama juga 0.3, kita dalam volume yang sama, ya, kita boleh hasilkan 30 gram DHA per liter dan 150 gram DHA per 5 liter, berbanding dengan hanya 15 gram tadi. So kita tingkatkan sebanyak 10 kali ganda. Dan obviously dalam industri inilah yang kita akan lihat, kan.
Dan penghasilan mata balik primer dan juga sekunder juga berbeza kan. Seperti yang kamu dah boleh maklum, mata balik primer biasanya dihasilkan pada log phase, ya. Manakala mata balik sekunder biasa dihasilkan pada fasa bergon. So strategi untuk penghasilan mata balik primer dan mata balik sekunder juga berbeza. So sekiranya kamu nak menghasilkan sel berkepadatan tinggi pada peringkat pada produk mata balik primer, apa yang kamu kena pastikan adalah sel tu perlu sentiasa dapat proliferate ataupun sentiasa dapat divide untuk mencapai maksimum biomass possible lah. Kamu perlu tentukan, kamu perlu pastikan availability of nitrogen, yang mana nitrogen diperlukan untuk pertumbuhan sel baru, ya, dan juga oksigen yang mencukupi sekiranya sel itu adalah sel aerobik, heterotrophic lah, aerobik. Dan kamu kena pastikan juga semua komponen yang penting untuk pertumbuhan sel itu ada pada dalam medium tersebut lah. Oksigen, nitrogen dan juga karbon sangat penting. Okey. Dan aras-aras tersebut perlu ditentukanlah. Contoh let's say karbon pun perlu ditentukan pada aras yang tertentu so that ia tidak menyebabkan catabolic evaporation. Sama juga dengan nitrogen dan juga oksigen. Dan itu memerlukan kajian. Ya. Kamu kena tentukan berapa amount of initial carbon, nitrogen dan juga oksigen yang diperlukan. Dan untuk kamu maintain dan untuk penelitian ataupun peningkatan sel, kita boleh kebiasaan kita akan gunakan pengkulturan kelompok lah. Ataupun kalau untuk metabolic primer, kita akan gunakan pengkulturan swab kelompok. Kamu akan tentukan berapa feeding concentration of carbon dan nitrogen yang kamu perlu tentukan. So, itu semua meningkat kajian. Berapa amount of nitrogen yang kamu kena feed. Let's say initial carbon, let's say kamu letak 60 gram per liter macam Dr. Peter kajian tadi, ya, untuk daripada kajian itu tadi. Bila kita tingkatkan lebih daripada 70, dia dah start drop kan. So let's say kita letak 70 yang kita initial. And then nitrogen kita letak certain concentration yang optimum. Selepas ini menurun, let's say dah berkurang lebih daripada 50%, kurang daripada certain concentration, ya. Macam mana kamu kena tentukan strategi itu? Itu semua adalah bergantung kepada kreativiti masing-masing, kan? Nanti itu memerlukan kajian. So kamu perlu feed balik semula kandungan karbon nitrogen tu so that dia tidak habis. Bila dia tak habis, sel kita akan expect sel tu akan continue to grow lah. Tetapi sekiranya salah satu komponen makro ni habis, obviously penghasilan metabolic primer itu akan sangat terjejas. Okay, itu metabolic primer. And then kita beralih ke metabolic sekunder kan. Metabolic sekunder ni dia tricky sikit. Sebab untuk kamu hasilkan sel berkepadatan tinggi pada fasa log, dan sebab nak pastikan sel tu berupaya menghasilkan setinggi biomass yang mungkin, kan. Walau bagaimanapun produk itu akan terhasil pada fasa bergun, kan. Macam mana kita nak pastikan kita dapat hasilkan sel yang tinggi, sel yang berkepadatan tinggi, dan dalam masa yang sama kita juga kena pastikan kita dapat hasilkan produk kita pada fasa bergun. So yang pertama sekali apa yang kita boleh buat adalah satu, kita boleh bahagikan kepada pengkulturan dua fasa. Saya cuba lukis kalau boleh. Untuk sekali lukis. Tak ada. Biasanya ada pointer untuk boleh lukis.
satu. Okay, mungkin slide ngomong tapi tak apa. Bayangkan, okay. Okay, bayangkan pertumbuhan sel lah, pertumbuhan sel, and then daripada log phase dan juga stationary phase tu kita bagi kepada dua fasa. So fasa pertama adalah fasa yang saya rasa penting untuk saya tunjuk juga lah. Depan lah, tengok ni. Okay, saya harap kamu nampak. Saya harap kamu nampak growth curve ni. Okay, macam contoh tadi mungkin kita nak hasilkan hasil density kan. Ataupun saya. Okay. Jadi saya cakap kita nak hasilkan hasil density tadi. Kalau if it is primary metabolite, kita nak optimum, kita nak hasilkan semaksimum mungkin masa exponential kan, so that all the primary metabolite dapat ditekan kat peringkat ini. Walau bagaimanapun atau kalau sekiranya if it is secondary metabolites, so kita tahu kita nak hasilkan sel berkepadatan tinggi ni. Sel berkepadatan tinggi kita nak pastikan kita dapat maksimumkan penghasilan sel di peringkat ini, dan tapi sebenarnya produk kita adalah produk secondary metabolite. So, kalau secondary metabolite kita tahu dia akan dihasilkan pada peringkat stationary kan. So, nak tak nak kita kena ada satu fasa ataupun limitation untuk fasa exponential ni. So that kita nak pastikan sel tu akan beralih kepada fasa stationary. Okay, itu memerlukan strategi. So, antara strategi yang kita boleh lakukan adalah kita boleh gunakan cultivation 2 tahap. So, dia ada beberapa strategi lah. Yang pertama sekali adalah kita dapat yang paling asas adalah kita kena reducekan light phase. Kita tak nak light phase yang terlalu panjang yang akan impact kepada productivity yang besar. So, light phase macam mana kita nak pendekkan? Yang pertama kita boleh optimalkan kultur benih. Ya, pastikan kultur benih yang kita gunakan berada pada kepekatan dan kondisi yang terbaik, dan yang mana ianya boleh membolehkan sel tersebut beradaptasi dengan lebih baik lah. Dan juga komponen medium yang kita gunakan juga kalau lebih baik, medium untuk benih, medium benih dan juga medium production tu hampir sama, so that ini tidak memberi shock, tidak memberi kejutan kepada sel yang akan menyebabkan masalah yang lebih lama. Okay. So, boleh reducekan as much as possible the light phase, and then kita boleh bahagikan pada kita panggil pengkulturan 2 tahap ataupun 2 phase cultivation. 2 phase cultivation ni konsepnya adalah pada fasa pertama adalah kita nak optimumkan kepekatan biomass dia, ataupun bioGSM production dengan cara kita maksimumkan penghasilan. Contoh, let's say total cultivation kita adalah selama 120 jam. Contoh. Okay. So kita kena bahagikan lah. Let's say for the first 72 hours, ya. Kita nak fokus hanya kepada pertumbuhan sel. So kita boleh buat, apa yang boleh buat di peringkat ini adalah kita dah belajar tadi, kita dah belajar macam mana kita nak optimumkan dia pertumbuhan, betul tak? So antara yang kita boleh buat adalah kita boleh gunakan statistical analysis untuk
kita optimumkan komponen medium pada peringkat fasa pertama tu. Ya. So, kita boleh gunakan RSM untuk kita optimumkan, dan daripada situ kita boleh tentukan apa komponen-komponen medium yang terpenting. Ya. Kita boleh optimumkan terus, ataupun even kita boleh screen daripada peringkat awal. Kita boleh screen apa komponen medium yang paling sangat penting pada fasa pertama. Fasa pertama ni apa komponen-komponen medium yang penting. So, kita boleh gunakan pelakar bermain tadi. Kita boleh screen let's say 11 komponen medium. Kita hanya habiskan sampai 72 jam saja. Kita endkan kita punya implementation sampai 72 jam. Dan respon kita adalah kepada by design. So, kita nak tengok apa komponen-komponen medium yang boleh menyebabkan untuk boleh menghasilkan penghasilan by design tertinggi. Sebab apa objektif kita peringkat pada fasa pertama ni adalah untuk menghasilkan by design setinggi mungkin, yang membolehkan kita mendapat dan berkepadatan tinggi. So, saya ulang balik untuk elakkan kekeliruan. Yang pertama, kamu boleh even screen the medium formulation yang boleh menopang exponential phasing. Yang kedua, kamu boleh optimumkan menggunakan RSM ataupun menggunakan RSM lah. Bertas itu sudah dapatkan kepekatan yang terbaik untuk memastikan sel itu boleh menghasilkan sel yang paling maksimal yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah kamu juga boleh gunakan kaedah kultur suap balik kelompok, kultur fat batch conservation ataupun kultur suap balik lah, yang mana kamu boleh pastikan selepas kamu tentukan komponen yang optimum, ya, kamu boleh tentukan kadar suapan karbon dan nitrogen yang terbaik, ya. Dan biasanya dalam fasa log ni, nutrien yang paling utama sekali adalah sumber karbon, sumber nitrogen dan oksigen. So, paras komponen-komponen medium atau komponen-komponen ini perlu pada paras yang maksimum atau paras yang terbaik, ya. Okey, and then selepas itu kita kena allow sel tersebut untuk masuk pada fasa yang kedua, iaitu fasa stationary. Dan kamu kena faham, ya, sel itu untuk dia masuk ke fasa stationary ataupun fasa pegun, ianya memerlukan certain medium component to be limited, dan antaranya biasanya digunakan untuk melimitkan pertumbuhan adalah nitrogen. So, kita kena at certain point kita kena limitkan nitrogen komponen yang mana sel itu akan beralih kepada fasa pegun. Okey. Dan pada fasa pegun ini, kamu kena tentukan juga apakah aras medium dan juga komponen yang terbaik, dan antaranya yang terbaik adalah biasanya kita kena tentukan, since kita dah limitkan nitrogen, kepekatan nitrogen, so nitrogen will not be any concern here anymore lah. So, kita still akan kena tentukan kepekatan karbon dan juga kepekatan oksigen yang tertentu yang sesuai lah, so that kamu boleh hasilkan kamu punya product of interest pada kadar yang optimum. So, sel berkepadatan tinggi ini konsepnya adalah kamu cuba maksimumkan penghasilan sel yang especially apabila ini melibatkan produk secondary metabolite atau metabolite sekunder. Cuba yang terbaik untuk maksimumkan penghasilan biogesim pada fasa pertama, iaitu pada fasa pertumbuhan, dan seterusnya kamu fokus kepada kamu limitkan certain nutrient, especially nitrogen lah kebiasaannya. And then bila di dasar itu dah masuk fasa stationary, kamu tentukan juga aras karbon dan juga oksigen yang penting lah, ataupun yang optimum, yang boleh menyokong kepada penghasilan product of interest. Okey, saya harap jelas peringkat itu, dan itu akan membolehkan kamu mendapat high cell density, dan dalam masa yang sama kamu juga boleh mendapat product of interest, iaitu secondary metabolite.
Okey, itu saja daripada saya, kali ini ya. Sekiranya ada siapa-siapa yang masih belum jelas, boleh contact saya secara terus dan kita boleh berjumpa teruslah, tak ada masalah. Okey, akhir sekali saya nak ucapkan all the best untuk exam kamu ya, exam, midterm dan juga final. Dan, saya yakin sekiranya kamu baca slide yang saya bagi dan juga, ingat dan fokus ke lecture-lecture yang saya berikan, kamu boleh jawab dengan baik. Okey, itu saja dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.